Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi kepada anak-anak murid ustazah semua. Insya-Allah ustazah doakan pada pagi ini anak-anak sehat walafiat, ceria selalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita akan belajar pendidikan Islam pada pagi ini. Temanya ibadah, bawah tajuk bersuci. Okey, kita akan belajar tajuk bersuci. Okey, sekarang Ustazah akan terangkan apa dia maksud bersuci. Mesti anak-anak tertanya-tanya, apa ya Ustazah maksud bersuci ni? Saya tak faham lagi lah. Okey, sekarang Ustazah akan terangkan apakah maksud bersuci. Okey, bersuci bermaksud kita membersihkan kotoran ataupun najis ataupun hadas. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hadas? Okey, apa yang kita nak sucikan, apa yang kita nak bersihkan, iaitu kita akan bersihkan bila kita buang air kecil. Okey, apabila kita buang air kecil, kita mesti bersihkan. Itulah termasuk dalam maksud bersuci. Okey, dan juga apabila kita juga kena membersihkan ataupun kita buang kotoran bila kita buang air besar. Okey, kita kena bersihkan ataupun kita kena sucikan buang air besar kita tu. Okey, najis yang kita buang tu kita kena bersihkan, kita kena sucikan. Itulah maksud bersuci. Jadi Ustazah ulang sekali lagi, maksud bersuci adalah kita mesti bersihkan sekiranya kita buang air kecil ataupun kita buang air besar. Apa dia maksud air kecil? Okey, jika sekiranya Ustazah ringkaskan, buang air kecil tu sekiranya kita kencing, ataupun buang air besar tu sekiranya kita membuang najis. Okey, najis buang air besar. Okey, dan seterusnya Ustazah akan terangkan di sini bahan-bahan ataupun apakah alat untuk kita bersuci. Kita nak macam mana kita nak basuh ataupun nak bersihkan najis ataupun hadas yang kita lakukan tadi. Kita masuk tandas, kita nak bersihkan dengan apa? Okey, kita akan bersihkan dengan menggunakan air. Okey, kita kan anak-anak juga perlu faham ya, air apa yang kita boleh gunakan untuk bersuci ni. Kita tak boleh sembarang guna je air-airnya. Okey, sekarang Ustazah akan terangkan air. Di antaranya adalah air sungai. Tapi sekarang kita dah dimudahkan, air sungai telah dialirkan menjadi air paip. Jadi anak-anak dengan mudahnya sekarang kita sudah boleh memakai air paip untuk bersuci. Okey, di antara lagi selain air sungai, air hujan juga boleh kita gunakan untuk bersuci. Begitu juga dengan air embun. Apa dia air embun ya Ustazah? Saya tak tahulah air embun apa. Okey, air embun ini adalah air yang ada pada rumput ataupun pokok-pokok pada waktu pagi. Itu adalah air embun. Okey, kita juga boleh bersuci dengan air laut. Air laut juga bersih untuk dijadikan bahan untuk kita bersuci.
Okey, kita juga boleh menggunakan air salji. Okey, jadi ini adalah di antara air-air yang boleh anak-anak pakaikan untuk bersuci. Okey, jika sekiranya kita buang air kecil ataupun buang air besar, kita boleh gunakan air-air ini untuk kita bersihkannya. Sekarang Ustazah akan terangkan macam mana pula jika tiada air. Mesti anak-anak tertanya-tanya, kalau tak ada air-air tu semua, air paip tak ada, air hujan tak ada, air laut tak ada, air sungai tak ada, air salji pun tak ada, macam mana ya Ustazah? Okey, kita akan pakai selain daripada air pun kita boleh pakai apa dia ya, bahan apa? Okey, yang pertama kita boleh gantikan dengan tisu. Okey, sekiranya tiada air, kita boleh gantikan dengan tisu. Kita juga boleh gantikan dengan batu-batu kecil. Okey, dan juga kita boleh juga gantikan dengan daun kayu, daun pokok yang kering. Yang kering ya, daun pokok yang kering. Dan yang terakhir kita boleh gantikan dengan kulit kayu. Ini adalah bahan-bahan yang boleh kita gantikan sebagai alat bersuci sekiranya tiada air. Okey, Ustazah harap anak-anak faham ya. Terusnya Ustazah akan terangkan cara bersuci. Macam mana nak suci ya? Basuh sekejap je ke? Ataupun macam mana ya Ustazah? Okey, yang pertama Ustazah nak anak-anak faham, kalau kita bersihkan hadas kita tu, kita kena pastikan hilang bau dia. Hilang bau najis kita tadi tu, ataupun hilang bau air kecing kita tu, hilang. Okey, dan yang kedua juga anak-anak mesti pastikan hilang warnanya. Warna kencing kita pun tak ada dan warna najis pun tak ada. Jadi kita kena pastikan bau dia tak ada, warna dia tak ada, dan rasa dia pun tak ada. Okey, Ustazah harap anak-anak boleh faham ya. Okey, yang seterusnya, kenapa perlu kita bersuci? Penting ke kita bersuci ni? Okey, penting sebenarnya kerana kita nak solat. Kalau kita tak bersuci, kita tak boleh solat sebab kita masih tidak bersih. Dan yang kenapa juga kita perlu bersuci? Kerana jika kita tak bersuci, kita akan bau busuk. Jadi kawan-kawan tak nak, kita tidak mahu bau busuk. Kawan-kawan tak suka bau busuk. Dan yang seterusnya, kita akan menjadi bahagia bersama orang sekeliling kita jika sekiranya kita bersuci, kita bersih daripada bau-bau busuk. Dan kita juga, di antara kepentingannya juga, kita akan sihat, kita tidak sakit, kita tidak lagi sakit. Okay, itu di antara kepentingan kenapakah kita perlu bersuci daripada hadas kecil, buang air kecil dan buang air besar. Okey, Ustazah akan buat sedikit soalan di sini sebagai menguji kefahaman anak-anak. Latih tubi. Okey, cuba anak-anak pilih yang alat apakah yang boleh digunakan untuk bersuci. Okey,
Yang pertama, kalau air Milo, adakah anak-anak boleh bersuci dengan air Milo? Tidak. Air Milo tidak boleh dijadikan alat untuk kita bersuci. Dan yang kedua, air Coca-Cola, air tin. Bolehkah kita bersuci dengan air tin? Ya, betul, tidak boleh kerana dia adalah air minuman yang bercampur dengan bahan-bahan lain. Okey, kalau air paip boleh digunakan untuk bersuci. Pandai anak-anak. Okey, soalan yang kedua, Ustazah akan tanya di sini, bagaimanakah hendak bersuci sekiranya tiada air? Okey, jika tiada air, kita nak pakai apa? Okey, bolehkah kita pakai baju? Tidak boleh. Pandai anak-anak. Dan yang kedua, bolehkah kita pakai makanan? Sandwich ke, kek ke, burger ke, mi ke, boleh tak? Tak boleh. Makanan tidak boleh dijadikan alat untuk bersuci. Okey, kalau sekiranya tisu boleh dijadikan alat untuk bersuci. Okey, bagus anak-anak, pandai dan betul dalam menjawab. Okey, sekarang Ustazah ucapkan terima kasih kerana anak-anak masih kekal bersama Ustazah. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.